a new institution was emerging, the Commonwealth, made up of former colonies that had fought for freedom. It had just 8 members, all former British colonies, including Australia, Canada, South Africa and India. This voluntary club gave new members an equal voice and opportunities for trade. But still in its infancy, it now fell to the young Queen to make it succeed in a volatile world. Commonwealth merupakan sebuah organisasi politik yang merujuk kepada pertumbuhan negara-negara bekas tanah jajahan Britain yang telah mencapai kemerdekaan. Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1931, di mana Raja Britain dianggap sebagai ketua Commonwealth. Wilayah-wilayah di bawah naungan British akan diberi otonomi dan status yang sama dengan Britain. United Kingdom yang bijak menjaga dan mengawal negara-negara bekas jajahannya menyebabkan hubungan mereka tidak lenyap. Kewujudan Commonwealth juga mempunyai kaitan dengan niat dan cita-cita British untuk membimbing tanah jajahannya ke arah berkerajaan sendiri, seterusnya memberi kemerdekaan. Hal ini juga berkaitan dengan desakan rakyat British agar cita-cita membimbing tanah jajahan dipraktikkan. Bekas tanah jajahan tidak akan dipaksa untuk menyertai Commonwealth. Ahlinya juga bebas untuk menarik diri pada bila-bila masa. Penubuhan Commonwealth adalah wajar atas kerjasama secara multilateral dalam bidang ekonomi di kalangan negara bebas tanah jajahan, agar wilayah-wilayah yang telah diamanahkan tidak ketinggalan dari segi ekonomi. Kekayaan bahan mentah di negara tanah jajahan menyebabkan British mengambil kesempatan dengan melaksanakan penetapan harga barang-barang utama, hubungan yang sedia ada, serta penglibatan perdagangan dan sterling area memberi faedah seperti pemindahan teknologi dan kepakaran serta perkhidmatan. Pada tahun 1950, Jawatan Kuasa Perhubungan Pelajaran Commonwealth telah ditubuhkan bagi membantu negara-negara menyediakan sistem pelajaran yang sempurna. British juga memperkenalkan sistem sosial, ekonomi, politik berdasarkan model barat, agar struktur pentadbiran lebih kemas dan berkesan. Dasar apartheid telah menggugat perpaduan dalam kalangan negara anggota Commonwealth. Majoriti negara anggota Commonwealth mau dasar ini dihapuskan, tetapi tidak dengan Britain. Namun, Commonwealth tetap akan berkembang karena kepercayaan dalam kalangan negara anggota masih wujud. Mesyuarat CHOGM diadakan sebanyak 2 tahun sekali bagi menyediakan ruang pertemuan ketua-ketua kerajaan. Berikut merupakan tujuan mesyuarat CHOGM diadakan. Sumbangan kedua ialah Rancangan Colombo yang diperkenalkan pada tahun 1950. Rancangan ini bertujuan memberi bantuan keuangan, teknikal dan beasiswa kepada negara-negara yang kurang maju. Proyek yang mendapat pembiayaan Rancangan Colombo di Malaysia mengikut bidang. Seterusnya, perjuangan menentang apartheid. Commonwealth dijadikan sebuah platform oleh negara anggota untuk menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Malaysia telah menentang dasar ini sejak awal tahun 1960. Komitmen Malaysia terserlah dalam pengisytiharan Deklarasi Kuala Lumpur tentang Afrika Selatan semasa mesyuarat CHOGM pada tahun 1989, di mana Malaysia menyeru agar sekatan ekonomi dikenakan terhadap rejim perkauman di Afrika. Selanjutnya, isu senjata nuklir. Commonwealth telah mengutuk Perancis, India, dan Pakistan karena telah menjalankan ujian nuklir yang berlanggaran dengan NPT. Dalam mesyuarat CHOGM yang diadakan di Malaysia, isu mengehatkan penggunaan senjata nuklir dan kimia dibincangkan. Akhir sekali, keamanan dan kemerdekaan. Commonwealth telah memberi sumbangan dalam mempertahankan keamanan serta kestabilan dalam kalangan negara anggota, seperti membantu memulihkan keamanan di Uganda, serta membantu Zimbabwe dalam usaha mencapai kemerdekaan.